Assalamualaikum semua. Hari ini kita nak berbincang tentang cara nak sediakan PP dan PKK termasuk pendarasan dan cara nak pindahkan maklumat daripada jurnal ke dalam ledger. Kita mula dulu. Okey. Pertama dalam kita nak buat soalan tentang PP dan PKK dan kepenamat, kita kena faham dulu ialah tempoh perekonan kat sini. Ni adalah dia punya tarikh akhir dia dalam dia buat laporan kewangan dia lah. Okey, pemahaman kita kat sini ialah pertama ialah kita tahu tempoh perekonan. Okey. So kat sini dia berakhir pada 30 Jun tau. Jadi dia mula pada 1 Julai 2016 hingga 30 Jun 2017. Okey. Inilah tempoh yang kita kena ambil kira. Bermula 1 Julai sampai 30 Jun. Ini ialah tempoh setahun ataupun 12 bulan. Okey. Pertama kena faham dulu tempoh perekonan. Okey. Kemudian tengok soalan, kita kena asingkan. Mana satu pindah PP, mana satu pindah PKK. Okey. Pemahaman nombor 2. Penyata pendapatan ialah komponen hasil dan belanja. Okay. Penyata pendapatan ialah komponen hasil dan belanja. Nombor 3. Penyata kedudukan kewangan ialah komponen aset, liability dan equity. Okey. Ini ialah perkara-perkara yang kita kena ambil kira dalam penyediaan akaun penamat. Okey, seterusnya kita buat. Tengok, kita asingkan. Kita asingkan yang mana bawah hasil dan belanja hantar dalam penyata pendapatan. Yang mana bawah aset, liability dan equity kita hantar dalam penyata kedudukan kewangan. Okey. Modal ini ialah liability. Okey. Sorry, modal ialah equity. Equity hantar PKK. So kita buat sini. Inilah PKK. Okay, PKK. Inventory awal ialah bawah PP. Okay, inventory awal bawah PP. Kenderaan ialah aset. Aset bawah KK. Bank bawah aset, bawah KK. Tunai pun bawah aset, bawah KK. Dan kes ni bank kita ialah liability sebab dia sebelah kredit. Okey. Akaun belum terima. Okey, akaun belum terima ni ialah kita punya pelanggan. Orang yang berhutang dengan kita lah. So dia aset hantar KK, PKK. Akaun belum bayar, kita beli barang daripada pembekal, kita belum bayar lagi. So ni lah kita punya liability hantar PKK. Okay. Belian dan jualan ialah hasil dan belanja. Ini hantar PP. Ulangan belian pun dia merupakan kontra kepada belian. Ini hantar PP. Okay. Gaji merupakan belanja, hantar PP. Kadar bayaran merupakan belanja, hantar PP. Okay. Sewa dibayar perbelanja, hantar PP. Diskaun ada hasil dan belanja kat sini. Hasil belanja hantar PP. Hasil dan belanja hantar PP. Okey, seterusnya hutang lapuk ialah belanja. So belanja hantar penyata pendapatan.
PP. Belanja am, belanja, hantar PP. Okay. Peruntukan senilai kenderaan, ini ialah kontra untuk kita punya aset. Ini hantar PKK. Peruntukan hutang ragu, mengurangkan ABT di PKK. So, ini pun hantar PKK. Pinjaman ialah liability hantar PKK. Ambilan ialah kontra kepada equity, kita hantar PKK. Okay. So, ini cara kita nak asingkan dulu. Okey. Kemudian, kita tengok pada inventory akhir. Okey. Pada bagi kita macam ni bentuk, kena faham, inventory akhir kita ambil nilai yang paling rendah. Okey, caranya di sini ialah kita kena tengok setiap kad stok ini, jangan kita tambahkan jumlah ni, contoh kat sini ya, jangan kita buat macam ni, kita tambahkan. Kita tambah sini kan, buat macam ni. Ni kita sama juga kita tambahkan. Buat macam ni. Okey, kita bandingkan. So kita kata, okey cikgu, kita ambil terlebih rendah, kita ambil inilah 14454. Okey, ni kan. Sebab awak dah bandingkan. Okey, dari teorinya salah. Kenapa salah? Salah kerana kita bukan buat macam ni nak kira kita metode akhir. Kita kena tengok pada set kad ni, kita kena pisahkan. Ambil yang paling rendah. Contoh, kad stok 1 ni, ambil yang paling rendah. Okey, yang paling rendah ialah 1149. Okey. Kad stok yang kedua, yang paling rendah ialah 2323. Okey. Kad stok yang keempat, 3365 dengan 3511, kita ambil yang paling rendah ialah 3365. Ini pula kita ambil nilai 3568. Okey. Kita asingkan dahulu. Okey. Untuk inventory akhir ni, kita kena asingkan dulu. So, kita asingkan sini. Tengok baru kita jumlahkan. Jadi inilah kita punya nilai inventory akhir. Kita punya nilai inventory akhir. Ingat, pada bagi kita inventory akhir, dia tak bagi kat stok, dia bagi nilai, dua nilai. Ambil yang paling rendah. Pada bagi kita kat stok macam ni banyak, kita kena pisahkan setiap satu. Okey, so yang ini kita akan pindah dalam dua-dua ekor penamat. Maksudnya, pindah dalam PP dan PKK. Okey. Itu untuk inventory akhir. Seterusnya. Sewa belum bayar 800. Okey, pertama kita tengok sini. Kita punya imbangan duga tak imbang Okey, perlu maklumat dulu. Sewa belum bayar 800. Okey. Kat sini ialah belum bayar. Belum bayar. Okey. Cikgu nak bagi sikit tip untuk kena faham bila istilah belum bayar dengan belum terperoleh. Ingat ini tahun 2016. Ini tahun 2017 Okey. Ini ialah tempoh perekonan tempoh perekonan untuk setahun. Okey. Kalau ada perkataan belum terima, belum bayar ni, formula dia ialah pada awal tahun dia jadi tolak. Dia jadi tolak. Tapi untuk akhir tahun dia menjadi tambah. Ini kena faham. Untuk hasil dengan belanja belum terima, belum bayar saja, formula dia 1 hari bulan, bagi BB, awal dia tolak, akhir dia tambah. Tapi untuk semua komponen akaun, termasuklah hasil belum terperoleh, dengan belanja
belanja hasil belum terima dengan belanja belum bayar. Okey. Komponen ini saja awalnya kita tolak, akhir kita tambah. Tapi kalau untuk semua komponen akaun, tak kira lah dia aset ke, belanja ke, hasil ke, belanja, liability ke, equity ke, ataupun dia hasil belum terperoleh ke, ataupun dia belanja prabayar ke, formula dia mesti awal dia tambah, akhir dia tolak. Ini formula dia ialah ini formula dia ialah awal dia tambah, akhir dia tolak. Okey, ini formula. Ini konsep post entry kena faham inilah awal dan akhir. Ini formula dia. Okey. Untuk maklumat tambahan ni, ini ialah maklumat tambahan pada akhir bulan, akhir tahun So akhir tahun awak tengok sini sewa belum bayar. Belum bayar, formula dia akhir dia tambah. Okey. So tengok kat sini. Sewa dibayar. Okey, sewa dibayar. So kat sini sewa dibayar ialah 8,800. Okey. 8,800 di sebelah debit. 8,800 di sebelah debit. Sewa belum bayar 800. Sewa belum bayar akhir kena tambah. Jadi kat sini kita tambahkan lagi 800. Okay. Tambahkan 800. 800 800. Dan kita wujudkan akaun ni lah. Sewa belum bayar ni. Sewa belum bayar ni dia merupakan kita punya asset ke liability. Itu sewa belum bayar ni. Asset semasa ke liability semasa. Ini ramai pelajar yang confuse. Okey. Untuk faham senang je. Belum bayar, belum terima ni dia berlawanan dengan akaun asal. Okey. Sewa belum bayar ni confirm lah dia belanja. Bila dia belanja sebelah debit. Belum bayar, dia berlawanan. Jadi, ini pindah dalam akaun liability semasa. Okey. Maksudnya, belanja belum bayar ni bawah liability semasa. Berlawanan dengan akaun induknya iaitu belanja. Hasil belum terima pun berlawanan. Hasil sebelah kredit. Jadi, hasil belum terima dia sebelah debit. Dia bawa aset semasa. Tapi untuk hasil belum terperoleh dengan bayarnya prabayar ni, dia sama macam induk. Jadi hasil sebelah kredit, dan ini pun sebelah kredit juga lah. So bawah liability semasa, ini bawah aset semasa. Okay, kena faham benda tu. Okay. Untuk perasan ini, sewa belum bayar, tengok Okay. Sekarang ni, pastikan kita punya maklumat imbang tu. Okey, imbangan duga kat sini ada sewa ni sewa. Sewa dibayar. Okey. Sewa dibayar ni dia berada di sebelah debit 8,800. Okey. Untuk imbangan duga tak ada masalah dah imbang sepatutnya dah imbang. Kena pastikan dekat bahagian perarasan kita ni dia kena ada satu debit, satu kredit. Kita tengok So kat sini kita nak tambahkan sewa dibayar. Nak tambahkan. Bila nak tambahkan kita kena pindah dekat tempat yang sama. Okay, tempat yang sama. Jadi kat sini 800 lah. Okay, jadi kita punya sewa dibayar. Ni contoh sini. Imbangan duga terselaras. Okay. Sini debit dan kredit. Tengok Debit. So dia sama. Sama kena tambahlah. Letak di sebelah debit. Okey. Dekat sini, yang penting kat sini dekat sini. Perasan kita ni. Pastikan kita punya perasan ini dia imbang tau. Dia imbang. Okey, tengok Sekarang ni kita ada benda baru kat sini. Nama dia ialah sewa belum bayar. Kita wujud kat bawah ni. Sewa belum bayar. Kita tengok. Sewa belum bayar, dia jatuh sebelah liability. Liability dia sebelah
kredit. Okey, sebelah kredit. Jadi tengok sini sebelah kredit. Okey. Untuk maklumat ni dah settle sebab ni dah imbang. Saya rasa 800 lah. Okey. Yang ini kita buat kat sini, buat kurungan. Ini hantar mana ni? Ini kita hantar dekat dalam PP. Yang ini kita hantar, okey ini. Ini hantar dekat PP. Ini hantar dekat PKK. Okey. PKK belah kredit ialah liability semasa. Tak mudah je Okay, ini kita nak ajar bukan apa, nak bagi kita nampak cara kita nak tengok, oh perubahan ni imbang. Yang penting kat mana? Dekat sini. Dekat line ini, pastikan dia imbang. Kalau ni imbang, tak ada masalah. Okay, terusnya. Seorang pelanggan telah disiharkan muflis dan hutangnya 300 menjadi hutang lapuk. Okey. Pelanggan dengan hutang lapuk. Okey. So, ini melibatkan akaun belum terima dengan hutang lapuk. Okay. Pertama tengok dari bank dulu kita ada tak benda ni, dua benda ni. Kita tengok akaun belum terima. Akaun belum terima kita okay, ada 15,000 Okey, sebelah mana? Sebelah debit. Tak boleh debit. 15,000. Okey. Hutang lapuk pun ada kan? Okey, ada 100. Okey, 100 kat sinilah. Okey. Bank kedudukan ni ialah kedudukan asal kedudukan asal akaun tadi. Okey, dua-dua ni pada debit lah. Okey, pemahaman. Seorang pelanggan telah disiarkan muflis. Bila muflis bermaksud pelanggan ini tak boleh nak bayar hutang dia. Jadi nilai ini kena dikurangkan. Bila kena dikurangkan, dia kena tolak. Bila tolak, dia tak boleh sama kedudukan. Dia kena berlawanan. Jadi aku nak tolakkan benda ni. Nak tolakkan sebab apa? Dia tak boleh nak bayar hutang. Jadi yang ini kena kurangkan. Okey, imbangan duka di sebelah mana? Sebelah debit. Nak kurangkan. Jadi kena berlawanan lah. Sebelah debit lah. Kredit lah. 300. So kita pun settlekan. Ini debit, ini kredit. Oh, aku kena apa ni? Kena tolakkan. Okay, tolakkan jadinya letak kat mana? Letak ke sebelah debit. Kenapa sebelah debit? Sebab debit ni besar lagi. Masih banyak lagi kan? Jadi 15,000 tolakkan dengan 300. Okey, ini nilai kita yang baru. ABT yang baru. Ini hantar PKK. Okey. Kemudian kita beri perasan tak imbang. Oh, nak kena imbangkan dia. Jadi kalau ini sebelah kredit, maka pengimbang dia sebelah debit lah kat sini. Kita tengok balik kan. Okey, betul lah ni. Okey, betul. Cek balik. Betul tak hutang lapuk kita bertambah? Bila pelanggan tadi tak boleh nak bayar hutang, menyebabkan kita punya belanja bertambah. Okey, belanja kita bertambah. Jadi nak bertambahkan kita punya belanja, ini debit. Nak tambah lagi, pun debit lah. Okey, betul lah. So dia dah balance. Ini betul lah ni. Settle. Jadi berapa nilai kita punya yang terbaru hutang lapuk kita? Jadi ialah sama kedudukan, tambahlah. Okey. Ini hantar PP. Nampak? Kita buat benda ni biar benda ini satu benda ni, yang ini dalam otak kita memang benda ni. Ini dalam otak kita. Kalau ini awak boleh bayangkan dalam otak awak, tak masalah. Kalau tak nak bayangkan, apa buat macam ni. Sebenarnya dia selamat lah. Yang penting apa tahu? Yang penting dekat perasan ni dia balance. Dia balance. Okey, seterusnya. Kenderaan disusut nilaikan pada kadar 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, ini dah kaedah baki berkurangan 10%. Okey. Kalau ini sudut nilai, biasanya mesti melibatkan SNT dengan SN. Okey. SN. SNT kenderaan dengan SN kenderaan. Kalau SNT, kita hantar dia dalam PKK. Kalau ada SN, hantar pada PP. Okay. Okay. Pertama tengok dulu. SNT kenderaan. Dalam bank rugi kita ada tak? Tengok. Okey, tak ada. Tak ada. So, kat sini, oh ada sini. Ada sini kan? Putukan sunai kenderaan. Ada sini So, ada kita kutip dulu. So, ini ialah 6,000 di sebelah kredit. Masuklah naik bandu kita 6,000 sebelah kredit.
Okey. Katalah ni. Okey, dari sini kaedah baki berkurangan. Okey, pemahaman di sini ialah kalau kaedah baki berkurangan, caranya ialah kalau SNT kaedah baki berkurangan, okey, sama dengan okey, aset nilai buku nilai kos nilai kos tolak SNT darabkan dengan 100. Okey, darabkan dengan 100. Ini formula untuk kaedah baki berkurangan. Okey. Tengok dulu sini, kita punya kenderaan bernilai 60,000. Okay, jadi 60,000 RM 60,000 okey. Kita buat kurungan dulu. Buat kurungan, tutup kurungan. Okey, tutup kurungan. Tolakkan dulu dengan SNT iaitu RM 60,000 pakai dah baki berkurangan Kemudian kita darabkan dengan 10%. Okey. Kita dapat kat sini ialah 5,400. Okey. Okey. Cara nak pindahkan maklumat ni dalam kita punya perasan ni. Okey. Jadi SNT ni akan menyebabkan nilai kita akan bertambah. Bertambah, dua kali kena samalah. Kalau ini kredit lah. Letak sini lah. 5,400. Jadi kredit tambah, tak kat mana? Tak kredit lah. Tambahkan. Okey. Kemudian ini SN ni mana? Kat sini perasan tak imbang belah mana? Tak imbang sebelah debit. Berapa? 5,400. Okey. Ini apa nama ini? Ini ialah belanja. Belanja sebelah debit. Betul lah. Apa dah settle ni? Jadi belanja sini ialah sebelah debit 5,400. Okey. Jelas ni? Ingat yang penting perarasan ini kena imbang. Nombor 5 peruntukan hutang ragu sebanyak 2% atas akaun belum terima bersih hendaklah diwujudkan. Okey. Peruntukan hutang ragu dengan sebab ini kontrak kali dua ini semua tadi kan. Ini nama dia hutang ragu. Okey. Pemahaman kat sini ingat bila ada saja perasaan kita yang baru yang melibatkan ABT dan ada pula perkara yang melibatkan PHR, kita tak boleh ambil nilai ABT yang lama. Okey. Ambil ABT yang baru. Iaitu kat sini nilai baru ialah 14,700 Jadi dah dapat nilai ABT yang baru kita darabkan. Okey, pertama tengok dulu. PHR kita dalam email juga ada tak? PHR, okey ada sini 310. Okey, sebelah mana? Sebelah kredit. So kita pun letaklah dia sebelah kredit. Okey, letak dia sebelah kredit. 110 Okey. Yang ini tak ada. So kita wujudkanlah. Jadi PHR ini memang hantar dekat bawah PKK. Yang ini hantar dekat PP. Okey, ingat kita punya hutang ragu ni kadang-kadang jadi hasil, kadang-kadang jadi belanja. Bila kita punya hutang ragu ni jadi hasil? Bila berlakunya pengurangan. Bila berlaku pengurangan nilai dalam PHR kita, hantar bawah hasil. Kalau berlaku pertambahan PHR kita, dia jatuh bawah belanja. Ingat benda tu. Tak apa. Tengok dulu, kita punya ABT kat sini dah 14,700. Okey, kita kira
14,700. PHR. Okay. Ambil ABT yang baru iaitu 14,700, RM 14,700. Okay. Darabkan dengan ini berapa persen ini? 2%. Okey, 2%. Darabkan dengan 2%. Okey. Terdapat 14% darabkan dengan 2%. Okey. 294. Okey, ingatlah dengar sini betul Kita nak sekarang ni PHR kita ialah yang terbaru ialah 294. Okey, ingat ni. PHR memang dia sampai bila-bila berada di sebelah kredit. Okey. Ini ialah 310 tahun lepas punya nilai. Ini nilai tahun ni. Tengok Okey. Jadi sekarang ni tengok kat sini. Ada kredit 310. Kerana kredit 294. Bermaksud ada apa? Berlaku pengurangan. Okey, berlaku pengurangan. 310 akan jadi 294. Jadi berlaku pengurangan. Bila pengurangan, kita kena tolakkan. Bila nak tolak, kedudukan untuk perasaan ni kena berlawanan. Ini sebelah kredit, nak tolak debit lah. Okay, berapa nilai dia? Kita tolakkan lah. Okey. Berlaku pengurangan sebanyak 16. Jadi, tengok sini hutang ragu kita. Betul tak pengurangan ni bawah hasil? Betul. Nampak? Dia sebelah kredit. Jadi ini letak sebelah kredit lah. Bawah hasil. Okey, contoh. Kita balik semula Katakanlah dekat dalam imbangan duga ni, imbangan duga ni cikgu ubah. Jadikan dia nilai 200. Contoh 200. Okay. Sekarang ni kita nak yang terbaru, lepas kita kira, kita nak 294. 294. Yang lama 200. Yang baru 294. Bermaksud telah berlaku pertambahan. Bila pertambahan, kedudukannya kena sama. Pertambahan, ini sebelah kredit, ini pun mesti sebelah kredit. Tambah. Tambah berapa lagi? Tambah lagi RM94. Jadi, ini ialah pertambahan hutang ragu. Bila pertambahan hutang ragu, bila pertambahan peruntukan hutang ragu, dia menjadi belanja bagi hutang ragu. Bila hutang ragu jadi belanja, dia berada di sebelah debit. Nampak? 24 debit. Ini kalau situasi di mana PHR kita bertambah. Okey. Yang tadi dia berkurang. Kalau dia bertambah tak ada masalah. Tengok yang ini, kita kira dulu. Kita dapat figure ini. Kita bandingkan. Oh, yang tahun lepas 200. Yang tahun ni punya 294. Oh, berlaku pertambahan. Bila berlaku pertambahan, maksudnya kredit dengan kredit lah. Nak tambah. Sebab dia kredit sama. Nak tambah. Nak tambah mesti kredit tambah kredit. Debit tambah dengan debit. Tapi kalau nak tolak, kredit dengan debit. Debit dengan kredit. Sekarang ni situasi ni ialah kita nak tambah. Bila tambah, yang asal imbangan duga ni sebelah kredit. So, nak tambah lagi. Letak dalam perasaan sebelah kredit lah. Dapat 294. Jadi pasangan ni yang ini belah mana? Sebelah debit. Maksudnya apa ni? Dia jatuh bawah belanja. Clear tak tu? Clear. Okey. Kita balik semula tadi yang asal. Tengok balik tadi. Yang asal tadi sini ialah 310. Okay. Tengok 310. Tadi kita kira, kita dapati nilai yang baru ialah 294. Okey. Nilai yang baru ialah 294. Kita nak yang baru 294. Yang lama 310. Maksudnya daripada 310 kepada 294,
telah berlaku pengurangan. Jadi kalau pengurangan, pelarasan kita tak boleh kredit-kredit. Sebab nak tolak kan. Jadi mesti apa? Kredit dengan debit lah. Kat sini lah. Tolakkan lah. Dapat 16. Untuk pelarasan, mesti satu debit, satu kredit. Jadi ini pasangan dia sebelah kredit. Ini pun sebelah kredit. Maka pada hal ini, kita punya hutang ragu bukannya belanja, tapi berlaku sebagai hasil. Sebab apa? Telah berlaku pengurangan dalam PHR. Itu jelas. Okey. Apabila kita dapati nilai sini dah imbang. Okey. Bermaksud kita punya akaun mesti akan betul punya. Okey, dah settle dah ni. Rujuk pada soalan. Kalau perasan, soalan kita tak imbang kan? Kenapa tak imbang? Sebab apa? Apa yang salah kat sini? Yang nampak, apa yang salah kat sini? Salah ni. Apa yang salah? Nampak tak pinjaman? Tengok figure dia. Betul ke pinjaman ni bawah debit? Pinjaman bawah apa? Asset, liability, equity, hasil. Belanja. Bawah apa? Pinjaman. Liability. Liability sebelah mana? Debit, kredit? Kredit. Ha? Liability sebelah mana? Liability sudah kredit. Ha, liability sebelah kredit. Yang debit hanya dua akaun saja. Iaitu akaun asset dan akaun belanja. Hanya dua akaun ini saja di sebelah debit. Asset dan belanja. Tapi akaun liability, akaun equity, akaun hasil berada di sebelah kredit. Ini kadang-kadang pelajar dia tak lepas pandang. Kenapa tak imbang? Dia bukan tak tahu. So kita fahamlah, kita tahu sifat akaun tadi. So ni ialah pinjaman. Pinjaman dia bawah liability. Jadi dia berada di sebelah kredit. Jadi ni kat sini potonglah. Inilah kita punya nilai 200. 20,000 sorry 20,000. Okey. So jadi nilai kita yang terbaru ialah 156,680 156,680 lah. Faham? Kenapa sini 156? Sebab tolakkan dengan 20,000. Ni ada imbangan duga kita di sebelah debit 176,680. Manakala kita punya sebelah kredit ialah 136,680. Tengok Apabila kita nak kurangkan pinjaman, bermaksud untuk maklumat ini, kita kena tolakkan 20,000. Okey, 20,000. Tolakkan Kenapa tolakkan? Sebab kita nak, sebab dia salah kedudukan. Pinjaman ni bawah liability, liability sebelah kredit. Jadi tolakkanlah. Jadi tengok sini, debit, kredit, tolaklah. Mana besar? Debit besar. Tak sebelah debit. Sini, kita pun tolakkan. Okey. Kemudian, kita nak kena betulkan akaun ni kan? Tambahkan dia. Okey, tambahkan dia. Sebelah mana ni? Sebelah kredit juga. 20,000. Okey. Jadi ini nampak kredit-kredit. Tambahkanlah. Okey. Nampak? Imbang 156,680. Okey. Ini tak melibatkan perasaan ini cuma pemahaman saja. Nampakkan bagi bahawa tadi menjadi imbang debit dan kredit. Okey. Kenapa yang ni kita letakkan di sebelah kredit? Sebab kita nak kontrakan dia, nak matikan balik. Ni kita nak wujudkan yang baru. Okey, nyatakan setiap sebab mengapa imbangan duga dan runcit makmur tak imbang. Tak imbang kerana pinjaman terrekodkan di sebelah debit. Sepatutnya direkodkan di sebelah kredit kerana pinjaman merupakan liability bukan semasa. Jelas satu. Okey, menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, sekarang kita buat dulu. Pertama ialah jualan. Okey, jualan. Kita sini, jualan kita. Okey, nak buat benda ni, pastikan bila kita buat, kita highlightkan. Okey, jualan.
Kita ada sini jualan kita ialah 73860. Kita highlightkan. Kita masukkan di kolom yang ketiga. 73860. Okey, jualan tolakkan dengan pulangan jualan. Kalau ada lah. Tengok pulangan. Tak ada. Kita cuma ada pulangan belian. So tak payahlah. Inilah kita punya jualan bersih. Okay, settle. Kalau ada pulangan, tak pulangan lah. Okey. Orang kata, cikgu macam mana nak tahu dia tu pulangan jualan pulangan belian? Senang je. Kalau pulangan, dia mengurangkan. Tengok sini, pulangan belian. Kalau belian tu sebelah debit, nak kurangkan dia, sebelah kredit lah. Kalau nampak ada pulangan, itu pulangan saja. Tapi dia tak belah debit. Itu ialah pulangan jualan. Sebab apa? Bila kata tolak. Bila tolak, maksudnya dia kena berlawanan. Kalau jualan tadi sebelah kredit, mana nak tolak tu dia sebelah mana? Sebelah debit. Okey. Sekarang kita buat sini, tolak kos jualan. Ingat format ni kena hafal. Tak hafal nanti awak rugi Sebab ini nyawa dalam perekonomian. Okey. Kos jualan. Ingat ikut format. Kos jualan yang pertama ialah inventory awal. Kalau tak ada, tak payah masuklah. Kalau ada, masukkanlah. Okey. Kat sini ialah, tengok, ada ni kan, kita pun highlight. Inventory awal. Di mana bila kita dah settlekan semua, sepatutnya tak ada berbaki lagi. Okey. So, kalau kita ialah 12,400. Letak kolom yang kedua. Okey. Sebarang soalan tak faham, boleh tanya masa kita bincang benda ni. Okey. 12,400 dah ambil. Kemudian kita masukkan belian. Okey. Belian. Inilah. Ini belian. Kita highlightkan. Kita pun ambil nilai ni. Kita highlightkan juga. 51,110. Letak sebelah debit. 51,110. Okey. Tolak. Pulangan belian. Ataupun nama lain ialah pulangan keluar. Kalau pulangan masuk ialah pulangan jualan. Okey, inilah nilai dia. Jadi kosong kita highlightkan. Jadi kita highlightkan. Dah settle. Kat sini 230. Okey. Nak tahu kita sama ada nak sambung atau tidak. Tengok pada Audi. Apa tu Audi? Perkara yang menambahkan kita punya belian ataupun menambahkan nilai kos dari kita. Apa Audi? Audi kita yang pertama A ialah angkutan masuk. Okey. Tengok kita soalan tak? Ada tak angkutan masuk? Tak ada. Okay, tak ada. U, upah. Upah atas belian. Kalau upah dan gaji, dia bawah belanja tau. Kalau ada upah saja, bawah ni. Upah kemudian tak ada. Okey. D, duty import. Duty atas belian. Okey. Duty atau cukai pun tak ada. Okey. AUDI. I ialah insurans atas belian. Kalau insurans saja tak ambil kira tau. Dia macam nama dia atas belian. Okey. So insurans pun tak ada. Okey, tak ada. So Audi ni tak ada. Jadi padam tak ada. Jadi kita cuma ada belian bersih saja. Maka kat sini kita tolakkanlah. Kita tolakkan dulu. Bila pindah kolom yang baru, kita pastikan kita buat dua garisan. Dua garisan kat sini. So kita tolakkan. Okay. Ini nama dia ialah belian bersih. Okay. Kalau ada Audi, nama dia ialah kos belian. Okey, sekarang kita berada di kolom yang kedua, ada belian bersih dengan inventory awal. Kena buat apa? Kita tambahkan. Kita nak sambung dekat bawah hanya satu garisan saja. Okey, kita pun tambahkanlah. Okey. Ini nama dia apa ni? Kita tambahkan. Kos barang untuk dijual. Okay, orang kata, cikgu kalau saya bayar kosong boleh tak? Kosong kan tak apa, boleh, tak ada masalah. Terdapat kos barang untuk dijual, okay, kita kena tolakkan. Tolakkan dengan
inventory akhir. Okey. Yang kita buat tadi. Ini Ini betul lagi inilah. Kita ambil yang nilai ini, kita ambil 14405. 14405 14405. 14405. Tolakkan. Kita tolakkan pada akhir ni, kita tak kolom yang ketiga. Kita buat lagi 2 garisan. Pindah kolom yang ketiga. Okey, tolakkan. Okay. Ini nama dia lah. Cost jualan. Okay. Okey. Sampai kat sini, tengok sini. Sampai sini nak buat apa ni? Tengok sini, nampak formula dia apa? Tolak kan? Tolak. So kat sini kita buat satu garisan. Kenapa satu garisan? Sebab kita buat akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi kita buat satu garisan bawah ni. Nak sambung lagi kan untung rugi. Okey. Kita tambahkanlah. Tolakkanlah. Tolakkan. Dapat sini nama dia ialah untung kasar. Kenapa untung kasar? Kerana kos jualan lebih kecil daripada jualan bersih. Okey. Kalau katalah dia minta kita sediakan akaun perdagangan saja, terus dekat sini terus buat kotak. Dah settle. Macam ni dah settle. Tetapi kat sini dia minta kita buat akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi tak boleh buat kotak lagi. Hanya garisan biasa saja dulu kan. Sambung kat bawah. Okey, macam ni lah. Okey, untung kasar tambahkan dengan hasil. Ini formula. Walaupun kita dapat sini rugi kasar pun, kena juga simbol dia tambah hasil. Tak boleh terbalikkan. Ini formula. Okey. Okey. Untuk hasil ni, kita settlekan dulu yang kita punya pelarasan. Okey. Tengok yang sebelah kredit. Ini. Sebelah kredit. Okey. Yang pertama sini ialah sewa belum bayar. Tak boleh sebab ni bawah PKK. Biarkan dululah. Ini pula exchange keraan. Ini pun bawah PKK. Biarkan dululah. Kita di sini ialah PP nampak ni. PP kan? RM6. So kita highlightkan ni kita nak ambil. Biasakan kita highlightkan. Kita settle. Ini pun pasal kita dah highlight semua Ini bawah PP bawah hasil. Nama dia hutang lagu. Okay, hasil kat sini nama dia ialah hutang lagu. Lagu. Letak kolom yang ketiga. RM16. Dah settle maklumat daripada dalam perarasan ni kan. Dah settle sini dah ambil. Kita rujuk pada soalan asal. Tengok yang sebelah kredit. Apa yang hasil kat sini? Ada sini kan? Discount. Lihatkanlah ni. Discount. Di sini discount diterima. Sebab hasil kan? Diterima. Kalau dibayar, diberilah. Okey, nilai dia ada 180. Kan? Siapa lagi? Ini bukan. Ini pun bukan. Okey. So, ini saja kita punya hasil. Kita pun tambah ke bawah ni. Satu garisan. Kita tambahkan daripada untung kasar sampai kepada semua jumlah hasil. Ini nilai dia. Kita buat apa? Kita buat sini. Tolakkan dengan belanja. Saya letakkan dulu. Formula ingat Okey. Belanja pun sama. Kita ambil dulu maklumat dalam perarasan. Yang nama bawah PP. Tengok. Belanja mesti sebelah debit. Okey. Ini tak boleh. Sebab ni ini kan. Ni sewa dibayar. 960. Okay. Masukkan ni. Bawah PP. Kita masukkan 9,600. 9,600. Sewa dibayar. Okey. Dah ambil maklumat tu, kita highlightkan. Okey, ni dah settle. Okay, settle. Ambil PP dulu Ada lagi ni 400. 400 ni. Tengok. Hutang lapuk.
Okey, hutang apa kita highlightkan. Dah settle. Ni hutang apa 400. Hutang apa 400. Okay. Apa lagi yang kita habis ni nak buat perasan sini. Okey, susut nilai kenderaan. PP pada debit semua kan dapat pada debit kan. Okey. Kita highlightkan 5,400 kenderaan. Susut nilai kenderaan 5,400. Okey. Semak dulu di perasan. Okey, yang PP semua dah settle Dah settle. Okey, settle lah. Ini cara kita nak buat account. Okey, kalau kita buat ini ke panduan, insya-Allah betul lah Okey, baru kita tengok maklumat dalam timbangan Google. Okey, yang sebelah debit. Okey, kenderaan tak boleh dia bawa PKK, tunai bawa aset PKK, ABT pun sama bawa PKK. Okey, gaji. Okey, gaji tak ada perubahan, dia belanja, ambil saja. So, highlightkan gaji dah settle 6,400. Okay, 6,400. Ini ialah gaji settle. Lagi apa? Okey, kadar bayaran. Kadar bayaran 1,100. 1,100. Kadar bayaran. Apa lagi? Sewa dibayar. Okey, dah buat sini kan? So ni kita highlightkanlah dah settle. Apa lagi? Diskaun. Diskaun diberi. Ini 120. Kita highlightkan dah settle. Okey. 120. Bawah ni. Diskaun diberi. Okey lagi. Hutang lapuk. Nak ambil tadi kan? Kita pun highlight dah settle. Macam tu cara buat dia. Jadi kita dah buat, tak boleh masuk 2 kali. Sekali je. Okey, settle. Okey, belanja am. Ada lagi kan? Masukkan belanja am. Belanja am 800. Kita highlightkan. 800. Okey lagi. Senti tak masuk. Okey. Ambilan tak masuk. Ambilan di bawah PKK. Okey. So, ini saja kita punya belanja. Jadi, kita buat apa ke ni? Kita pun kira lah berapa yang balik sini. Bila pindah kolom yang baru, kita kena buat 2 garisan. Buat 2 garisan. Letak kolom yang ketiga. Total berapa? Okey. Ini dah dapat di sini. Okey. Bawah kita buat kotak. Kita pun tolakkan. Ini naik. Sini, tolak ke bawah. Sudah dapat positif kan? Ini sini lah untung bersih. Tanya, itu kita. Untuk buat apa? Akaun penyata kedudukan kewangan. Okey, PKK kita. Okey, okey. Nampak? Cikgu dah highlight kat tadi kan? Highlight kat semua. So yang ini yang berbaki ni lah. Dengan kita punya pelarasan ni. Yang ini. Yang ini. Pastikan yang ini pun kita kena pastikan dekat hujung ni semua dah ambil. Okey, semua dah ambil. Okey, bawah tu sini cost SNT nilai buku. Okey. Okey, tip untuk sediakan penyata kedudukan kewangan ikut turutan. Pertama ABS, kemudian AS, tolak LS, okey. Kemudian EP dan LBS. Ni formula. Ikut turutan. Okey, tak boleh buat lintang pukang. Tak boleh buat ABS, lepas tu LS, tak boleh kena ikut turutan ini. Ni dia punya turutan. Okey, pertama ialah ABS. Ini adalah aset bukan semasa. Kita pun gariskan. Okey, tengok soalan. Apa kita punya ABS kita?
Okey, kenderaan kita pun highlight. Kenderaan. Inilah kenderaan. Okey, nilai kos ialah nilai asal. Inilah nilai 60,000 ni. Okey. SNT jangan ambil yang dalam ni. Ini ialah yang lama. Kita highlightkanlah. Ini kita highlightkan. Kita tengok pada kita punya kat sini. Kita buat tadi kan. Kita punya perarasan tadi. Inilah. So kita punya SNT kita ni 11,400 PKK kan. Kita pun highlight. Kita highlightkan. 11,400. Di mana pasukan ini pun dah settle tau. Semua dah tak ada yang tinggal. Semua dah bergaris warna kuning Okey, 11,400. Okay, letakkan kat SNT 11,400. So nilai buku dia adalah tolaklah nilai kos tolakkan dengan SNT 48,600. Okey, tengok lagi kita punya ekor ABS. So ini saja kita punya ABS. So nilai ini kita buat dua garisan. Okey. Pindah kolom yang keempat. Ini kita buat ni. Dah settle ABS. Okay, dah settle. Kedua ialah aset semasa. Semasa ni kita katakan juga. Kita tengok kita punya soalan. Pertama bank. Okey, bank tengok dulu. Keadaan soalan jahat juga. Keadaan ada segi bank tapi tengok di belah mana? Oh, belah kredit ni bukannya aset ni lah liability. Abaikan dululah. Okey, tunai. Tunai betul So tunai kita highlightkan 500. Okey, tunai. Letak kolom yang kedua. Sorry, kolom yang ketiga. 500. Ni apa lagi? Kita ada ABT. Okey. ABT ni bukan nilai ni tau. Bukan nilai ni kita rujuk pada kita punya ABT. Account belum terima. Kita ambil nilai yang dalam kita punya perarasan tadi. Yang nama dia ABT. Tengok sini nampak ni. Ada ABT kan? Nampak ni? ABT ni. ABT ni. So, nilai baru 14,300. Okey, jadi yang ini kita dah ambil, kita pun highlight lah. Kita highlight ni, ambil. Nampak PKK kita highlight. Nampak macam kita selamat untuk kita buat account. Tak berlaku kesilapan So, 14,700. Dah tengok balik. Ada tak dalam soalan kita ni hutang ragu? Peruntukan hutang ragu. Okey, ada. Nampak ni ada Ada. Berapa nilai dia? 294 kita highlight. 294. 294. Okay. So, tolak sini lah. 294. Ini nama dia ialah tolak sini. Peruntukan hutang ragu. Okey, jadi tolakkan dulu. Kan? Jadi kat dalam soalan imbangan rugi kita yang asal ni, yang ini kita dah ambil kira. So kita highlightkan lah. Dah settle. Dah settle. Nampak? Jangan pening kepala. Dah ambil tu, kita dah buat perasaan. So yang dalam ni kita tick je lah, dah settle. Okay. Terusnya tengok lagi. Dalam kita punya soalan ni, apa lagi kita punya semasa kita boleh ambil? Yang dah debit. Ini bukan So dia dah habis. Okay. Tengok pula kita punya bahagian perarasan. Yang pertama ialah ni. Inventory akhir kan. Ambil lah. 14405. Okay. Inventory akhir. Satu 4405 Okey. Jadi ini dah pindah. PP dah pindah, PK dah pindah. Kita highlightkan. Dah settle. Okay, settle. Apa lagi kat sini bawah ni? Yang satu lagi. Yang bawah. Bila aset semasa, debit Okey, PKK. Tapi ni kredit biar dululah. Okey, dah habis tak ada dah Tak ada dah. Itu kita punya aset semasa. So, kita pun
tambahkan. Okey, ni tambahkan. Satu garisan bawah ni. Tambahkan. Daripada tunai sampailah kepada terakhir. Ini kita punya aset semasa. Dah settle. Highlightkan lah. Dah settle. Kemudian yang ketiga apa? Liability semasa kan? Kita tolakkan dengan liability semasa. Tolak liability semasa. Okay, kita tekan ni. Okey. Tengok yang sebelah kredit. Modal bukan. Okey, bank. Okey. Jangan tulis di bank. Tulis sebagai overdraft. Overdraft bank. Okay, letak kolom yang kedua. Iaitu bernilai 4390. Kita pun highlight. Okay, kita highlight ni. Settle. Okey. Apa lagi? Akaun belum bayar. Apa lagi? Akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Okey, berapa nilai dia? 8,700. Okey, lepas highlightkan. Dah settle. Nampak? Senang kita buat macam ni, ikut step dia akan mudah. Okey, dah settle, akaun belum bayar. So kat sini dah tak ada dah. Pinjaman ni dia bawa LBS dia dululah. Okey, dah settle dalam tuan ni, kita tengok mana? Kita punya perarasan. Kita ni dah settle. Okey, bawah ni pula. Oh, ada satu lagi kan. Kat sini dia sebelah kredit. 800, nama dia sewa belum bayar. Okey, letak sini. Ada kan lah. Okey, 800. 800. So, nama dia sewa belum bayar. Okey. Jadi, semak. Sekarang ni, kita punya interaksi pun dah settle. Pasal kita pun dah settle semua kan. Dah tak ada apa yang tinggal Dah settle. Okey. Jadi kat sini, dah habis kita punya liability semasa. Okey, 3 je lah. Kita pun tambahkan dulu, letak kolom yang baru. Kolom yang ketiga. Pindah kolom yang baru, kena buat 2 garisan. Ingat, pindah kolom baru, buat 2 garisan. Okey. Letak kat sini. Samkan. Okey. Pemahaman untuk dapatkan modal kerja ialah aset semasa tolak liability semasa. Dah kena faham dalam penandaan kertas SPM, kalau awak punya PKK ni dalam ini tak lengkap. Contoh, sepatutnya kena ada 3, awak buat 2 saja. Dan 2 ni betul. Untuk kerja awak akan dapat 1 markah. Sebab dia betul cuma tak lengkap. Yang akan dapat 0 markah bila awak masukkan dalam ni ada butiran asing. Maksudnya apa? Awak buat betul 3. Tapi awak tambah lagi 1. Nama kat sini ialah sewa diterima. Habislah. Sebab sewa diterima tu dia kan bawah PKK. Dia bawah hasil. Bawah PP. Jadi bila ada butiran asing saja, menyebabkan kita punya nilai markah akan berkurang atau dapat 0. Kena faham tu Ingat, kalau maklumat itu ialah bawa aset semasa, masukkan. Kalau bukan, tak pasti, semak balik. Jangan ada butiran asing. Kenapa? Kalau ada butiran asing, menyebabkan markah kita akan dipotong. Sebab awak tak faham konsep. Kena faham tu Sebab apa tau? Sebab dalam PXA SPM nanti, dapat slip PXA nanti, dia akan bagi ke situ. Band berapa untuk kita ni LCCI. Itu penting Kenapa dalam perekonomian ni pemahaman konsep kena tahu. Kena betul-betul kuat. Ingat, dalam PKK hanya ambil komponen aset, liability dan equity saja. PP, hasil dan belanja. Kena faham benda tu Okey, sekarang kita tengok sini, kita ada aset semasa, tolak liability semasa. Okey, hasil tolak ni letak kolom yang keempat. So, kita buat sini, tolakkan dulu. Aset semasa, tolak liability semasa. Okey, ini nama dia ialah modal kerja. Kena faham tu Okey. So kat sini kita buat kotak bawah lah. Okey, kita tambahkan aset bukan semasa, tambahkan dengan modal kerja. Ini nilai dia. Okey. So LS dah settle. Kena buat apa? Equity pemilik.
Okey, kat bawah ni ekuiti pemilik. Gariskan. Okey, masukkan dulu modal awal. Tak kolom yang keempat Kita berapa nilai dia? 43010. Okey. Dah ambil, kita highlightkan. Dah settle. Okey. So, masukkan, kita tambahkan dengan untung tadi kan. Tambahkan dengan untung bersih. Okey, kat mana? Ni lah pipi ni. Ini Nampak untung bersih ni kan? Okey, 1361. Okey, untuk sini 1361. Tolakkan dengan ambilan. Okey, ni ambil kita ni kan. Dah highlightkan lah. Dah ambil. Settle. 350. Okey, kita pun satu barisan bawah ni. Okey. Jadi, modal awal tambah untung bersih tolak ambilan. Dapat 44021. Okey, tak imbang. Kenapa tak imbang? Semak balik. Tadi kita dah tengok kita punya perarasan semua dah check. Settle kan? Semua dah warna kuning. Dah settle. Okey. Kita tengok bagi kita punya soalan apa lagi bertanda. Itu penting kenapa kita kena tanda. Okey. Okey ni pinjaman Belum bertanda lagi. So pinjaman dia bawa LBS. Dia bawah kredit kat bawah ni. Bawah ni. So ni pun dah settle EP dengan LBS. Settle lah ni. Kita pun highlight. Sebab bawah ni liability bukan semasa. Kita highlight benda ni. Nama dia ialah pinjaman. Okey, 20,000. Tak pada tempat. Kita pun buat kotak bawah ni. Tambahkan. Semak. Okey, nampak imbang Nilai dia ialah 64021. Sama. Okey.